Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, oke. InsyaAllah hari ini kita sambung. Semoga semua anak murid ustazah dalam keadaan sihat sehendaknya lah. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka buku teks. Hari ini kita guna buku teks saja. Boleh bersedia dengan buku teks saja dan buku tulis. Buku tulis. Buku tulis yang warna purple tu. Okey. Kita tengok tema tajuknya masih lagi lindungi alam unit yang ke-21. Kita habis lagi unit yang ke-21. Bagi tajuk bersihkan alam. Okey. Kita tengok objektif dulu. Objektif pembelajaran. Memberikan respon terhadap pesanan, suruhan dan perintah. Beberapa berdasarkan bahan. Kedua, memahami dan mengenal pasti jenis ayat mengikut konteks, ayat perintah, ayat seruan dan ayat penyata. Dia ada 3 jenis ayat yang kena faham dengan clear lah, dengan jelas. Iaitu ayat perintah, macam mana ayat perintah, ayat seruan, macam mana ayat yang seruan, dan ayat penyata tu macam mana. Yang ketiga, mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek tanda baca. Tapi ini lebih kepada kita bukan menulis tapi kita membaca. Kita membaca. Okey, buku teks buku teks sahaja ini muka surat 132. Okey, semua buka buku teks muka surat 132. Mesti ada buku teks muka surat 132. Okey. Kita masuk tajuk yang pertama, ayat perintah. Okey. Muka surat 132 ada ayat perintah. Kita tengok dulu cerita apa tu. Menaiki komuter. Apa tu komuter? Okey, ayah, perbualan seorang anak dengan ayah. Okey, esok kita ke ibu kota, jangan bangun lewat. Ya ayah, nampak tak situ? Sebelum tu kita baca dulu. Abang, tolong beli tiket di kaunter. Boleh ayah. Yang ke bawah dia, sila beratur sebelum menaiki komuter. Baiklah. Apakah kelebihan menaiki komputer, ibu? Minta ayah kamu terangkan. Kita dapat menjimatkan masa, Indira. Selain itu, komputer tidak mengeluarkan asap. Oleh itu, udara tidak tercemar. Okey. Okey, itu daripada situ sebenarnya kita nampak ada beberapa ayat perintah. Ayat yang menunjukkan apa? Okey, kita tengok masuk ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Bermaksud satu ayat yang keluar oleh seseorang yang supaya orang yang kedua tu dia mesti berbuat sesuatu. Jadi kalau seseorang tu, contoh ayah tu lah gambar ayat pertama. Ayah memerintahkan anak dia, ayah memberitahu anak dia suruh jangan bangun lewat sebab esok nak pergi ke ibu kota. Ibu kota tu apa? Ibu kota tu KL lah. Macam tu. Okey, lepas tu tengok kotak yang kedua. Ayah tu dia minta, abang tolong beli tiket di kaunter. Itu adalah satu ayat perintah yang mana diucapkan untuk suruh dibuat oleh abang tu. Okey, yang ketiga, pegawai polis, guard tu, dia kata sila beratur sebelum menaiki komuter. Jadi dia minta beratur, so tindakan oleh keluarga Indira tu kena beratur. Dan apa lagi? Itu kelebihan yang dia cerita. Apa kelebihan daripada menaiki komuter ni? Kita kena tengok juga. Dia kata kita dapat jimatkan masa. Komuter tidak mengeluarkan asap. Itu kebaikan lah komuter. Maksudnya ada daripada kita belajar ayat perintah, tapi kita kena ambil manfaat daripada apa yang kita dapat daripada gambar tu. Jadi komuter tidak mengeluarkan asap dan udara mestilah tidak tercemar. Sebab apa? Kalau macam kita guna kereta, motor, lori, bas, semua keluarkan asap, betul? Sebab dia menggunakan petrol, so keluar asap. Tapi komuter tidak. Dia ada elektrik. Dia menggunakan elektrik. Jadi tidak mengeluarkan asap. So itu kebaikan menggunakan komuter atau kenderaan awam. Seperti komuter lah. So ayat perintah itu adalah dia minta kita membuat sesuatu. Jangan bangun lewat, tolong beli tiket, sila beratur. So, contoh jangan bangun lewat, sila beratur. Itulah macam contoh Ustazah, sila buka kamera. So, kena buka kamera lah. Sila diam lah. Itu adalah perintah yang bermaksud kena buat. Okey. Contoh jangan tinggal solat. So, itu adalah perintah dari Allah untuk kita jangan tinggal solat. So, bermakna kita kena buat lah. Jangan kita tinggal. Itu adalah ayat perintah daripada Allah. Ini sama juga dengan apa-apa yang lain lah. Okey.
Muka surat 133, ayat seruan. Kita pergi ayat yang kedua, iaitu ayat seruan. Apa itu ayat seruan? Kita tengok situasi dulu, cerita dulu. Aku senaskah surat khabar. Bercerita tentang surat khabar. Kita tengok kotak yang pertama, nombor 1. Aduh, sakitnya saya. Itu surat khabar tu dia menunjukkan ekspresi, apa rasa dia, perasaan dia sakit. Kenapa? Sebab aku diikat dan diletakkan di dalam stor. Patutlah dia sakit. Sebab diikat dan diletakkan di dalam stor. Dalam keadaan berikat dia rasa sakit. Jadi kata seruan dekat situ apa? Aduh, sakitnya saya. Nampak tak? Ayat seruan dekat situ apa? Aduh. Perkataan aduh tu adalah ayat seruan, dan di akhir ayat seruan tu dia ada tanda seru. Itu adalah, kita boleh faham itu adalah ayat seruan. Nombor 2 pula. Dia jumpa dengan kawan-kawan dia. Hai kawan, apa khabar? Dalam tengah berikat tapi dia jumpa kawan-kawan dia yang lain. Jadi dia bertanya khabar. Hai itu adalah perkataan ayat seruan, dan di akhir kawan tu adalah ada tanda seru. Maksud atas tu hai kawan tu adalah ayat seruan, apa khabar tu adalah ayat tanda soal. Sebab ada tanda soal tu, nampak? Ayat tanya. Apa khabar tu ayat tanya, dia tanya apa. Tapi ayat di atas adalah ayat seruan. Hai kawan, aku berjumpa dengan rakan-rakan lain di dalam stor. Maksud dia bukan seorang-seorang lah. Okay, yang ketiga pula. Mak ni. Wah, cantiknya saya. Oh, tudung saji. Ada seorang ni dia buat tudung saji. Aku telah dianyam sehingga menjadi tudung saji. Dia dianyam. Cantiklah dia kan. Sebab dia dibuat menjadi tudung saji. So, perkataan wah tu adalah ayat seruan, dan akhirnya ada tanda seru. Dan yang keempat, gembiranya saya telah berbakti. Nampak? Selain daripada perkataan aduhai, wah, perkataan gembiranya menunjukkan ekspresi, menunjukkan perasaan kita. Kalau sedih perasaan macam mana, kalau marah perasaan macam mana, kalau sakit perasaan macam mana, kalau gembira, suka macam mana. Itu adalah ayat seruan yang menandakan perasaan. Saya telah berbakti, maksudnya dia telah memberi kebaikan pada orang lain. Itu aku telah menyelamatkan alam sekitar. Kenapa menyelamatkan alam sekitar? Menggunakan rotan, menggunakan alat-alat yang terpakai. Maksudnya benda yang terpakai guna semula dan jadikan sesuatu yang bermanfaat. Itulah maksud dia berbakti kepada alam sekitar. Jadi apakah ayat-ayat seruan tadi? Yang pertama, aduh sakitnya saya. Tadi pertama. Yang kedua, hai kawan. Itu adalah ayat seruan. Wah, cantiknya saya. Gembiranya saya telah berbakti. Jadi nampak, dia ada kata seru di hujung. Itu mesti wajib bila ada ayat seruan. Okey? Okey, dan seterusnya. Okey, tengok muka surat 134. Kita masuk 134 belah atas tu. Pemulihan. Bahagian pemulihan ke atas tu, tulis ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Dia bagi gambar 3, lepas tu dia minta kita buat ayat penyata. Macam mana ayat penyata? Ingat sebelum kita ada belajar, ayat penyata tu adalah ayat yang dia terus mengenal pasti. Terus buat ayat biasa, tak perlu ada apa? Tanda soal, tak perlu ada kata seru, tak perlu. Dia terus ayat yang menunjukkan penyataan. Oh, itu yang dia sedang buat. Macam tu. Contoh, menanam anak pokok. Apa yang daripada gambar yang kita boleh buat ayat penyata? Contoh sebut yang pertama. Ayah dan Ali menanam anak pokok di belakang rumah. So, itu adalah ayat penyata yang kita boleh nampak. Oh, di tengah menanam pokok di belakang rumah. Nampak belakang rumah. So, itu adalah contoh ayat penyata. Kita nampak terus apa yang dibuat. Okey. Yang kedua pun sama. Sofia contohlah. Sofia menyiram pokok dengan air hujan yang ditadah. So, nampak. Kita nampak apa yang dia buat. Dia menyiram pokok dengan air yang ditadah. Pokok tadi tu dah besar kan sebab disiram. Dan yang ketiga, pokok tadi tu, pokok itu dibaja sehingga hidup subur. Jadi pokok tu sentiasa dijaga, dibaja sehingga hidup subur. So, itu adalah rintitan daripada gambar yang dibagi dan kita buat ayat penyata yang berdasarkan ayat perkataan yang dibagi. Jadi ustazah nak awak salin ketiga-tiga ayat ni di dalam buku tulis sebelah ni. Ambil buku tulis macam ni, buku warna ni, boleh tulis ikut nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey? Dan
muka surat 134 yang bahagian di bawah dia, sama juga bahagian penggayaan, tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Nampak gambar, ayat penyata juga ni macam tadi juga. Tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Contoh, gambar dibagi menyambut hari ke-7. Apa menyambut hari ke-7? Tulis ayat penyata dia apa? Kat sini. Boleh cuba berdasarkan gambar. Siapa nak cakap ni? Nama siapa kita nak letak? Alia. Alia menyambut hari lahir yang ke-7 tahun. So itu ayat penyata. So ayat kedua apa? Boleh tengok pada gambar tu, tulis dekat situ. Salin dekat buku ni pun tak apa. Tulis dekat buku teks ni, muka surat 134 ni. Tulis je kat sini. Masuk tulislah. Tengok gambar ayah. Dia seolah macam bagi hadiah. Arnab. So macam mana nak buat? Ayah memberi hadiah seekor arnab kepada Alia. Nama yang samalah. Jangan nama yang lain pula. Lepas tu, yang ketiga, Alia memberi makan arnab dengan lobak setiap hari. Contohlah. Boleh buat ikut ayat awak. Dan Alia sentiasa memandikan arnab kesayangannya. So, setiap hari. Okay. So, itu ayat yang boleh menunjukkan ayat penyata berdasarkan gambar yang dibahagi. Jadi, boleh buat dan nanti snap je hantar. Okay. Kita tengok muka surat 135. Muka surat 135, penilaian 7 atas tu. Menyatakan respon terhadap suruhan, pesanan dan perintah. Okey, tengok Udara berjelibu, kurangkan aktiviti di luar rumah. Itu adalah pesanan yang cikgu dia bagi tahu. Jadi apa respon daripada pesanan daripada seorang guru tu? Lepas tu ada seorang dia kata sini, baik cikgu, saya akan bermain di dalam rumah. Itu beberapa respon oleh murid-murid kat dalam kelas tu. Dan yang kedua, jangan lupa memakai penutup muka. Dan respon seorang budak lelaki ni dia kata, baik cikgu, saya akan pakai penutup mulut. Dan pesanan yang ketiga, bersihkan muka dan tangan setelah melakukan aktiviti. Dan murid yang perempuan ni dia kata apa? Baik cikgu, saya akan bersihkan muka setelah melakukan aktiviti. So itu adalah cara merespon terhadap pesanan, suruhan dan perintah. Nampak? Suruhan tu apa? Udara berjelibu, kurangkan aktiviti di luar rumah. Itu adalah ayat perintah ataupun suruhan. Jangan lupa memakai penutup mulut. Itu juga adalah ayat perintah. Dan bersihkan muka dan tangan setelah melakukan aktiviti. Pesanan. Itu pesanan. So, itu adalah cara kita merespon. Ingat, kalau ustazah pesan, macam pagi tadi kan, ustazah pesan, Ustaz Syahrul, Ustaz Badrul pesan. So, itu adalah bagaimana kita merespon. Bukan kita tulis dekat chat tu pelik-pelik. Kita kena respon lah. Baik Ustaz, baik Ustaz, saya akan buat. Itu cara merespon dengan betul. Bukan kita tulis benda-benda yang tidak elok. Kena respon dengan baik. Okay. Dan kita tengok, baca dan fahami teks, kemudian nyatakan maklumat. Tengok bawah ni, belah tengah tu. Sayangi sungai kita. Okay, kita ambil apa yang kita boleh dapat daripada ayat dekat sini. Huda dan Rina menyertai gotong royong membersihkan sungai. Apa yang kita boleh dapat yang pertama? Membersihkan sungai. Oh, bermaksud dia tajuk sayangi sungai kita. Jadi kita membersihkan sungai. Huda dan Rina melihat banyak sampah di dalam sungai. Banyak sangat sampah. Apa tindakan kita? Mereka mengutip sampah-sampah itu dan memasukkannya ke dalam beg plastik. Nampak? Itu dia punya tindakan. Dia nampak sampah banyak tapi bukan dia tengok je. Dikutip dan masukkan ke dalam beg plastik. Beg plastik itu dibuang ke dalam tong sampah. Bukannya ambil kutip tapi buang juga tempat yang sama. Lebih kurang lah, tak ada beza. So kena buang dalam tong sampah. Ibu bapa Huda dan Rina telah menanam anak-anak pokok berhampiran dengan sungai. Mak ayah dia menanam anak-anak pokok berhampiran dengan sungai. Apa tujuannya? Supaya sungai itu akan terus dijaga. Dijaga. Sebab sungai ni bila tak ada pokok-pokok, dia akan menyebabkan cepatnya sungai itu menjadi cetek. Jadi sebab adanya pokok tu akan mengukuhkan sungai itu untuk lebih dalam dan tidak akan berlakunya mendapan tanah dalam air sungai. Sebabkan bila tu hujan turun, tanah-tanah tepi-tepi itu akan masuk dalam sungai dan menyebabkan sungai itu jadi cetek dan banyak keternakan akan mati. Jadi sebab tu kena ada tanam pokok kat tepi-tepi tu, penting. Okay?
Dan mereka juga turut memacakkan papan tanda cintai sungai kita. Sungai itu menjadi bersih dan cantik. So, memacakkan tapak. So, apa yang kita boleh dapat? Yang pertama, membersihkan sungai, mengutip sampah, buang ke dalam tong sampah, menanam anak-anak pokok berhampiran sungai dan memacakkan papan tanda. So, itu adalah benda yang kita boleh buat. Contoh kita pergi kan, kita pergi berjalan baru ni. Betul. Semua dah boleh keluar. Boleh nak pergi sungai, boleh nak pergi laut, boleh nak pergi mana-mana tempat lah. Tetapi, benda yang paling penting apabila kita dah makan, apabila kita dah, yalah, macam-macam kan. Contoh pergi sungai, kita nampak sampah. Tolonglah kutip. Tolong kutip, simpan dalam plastik, cari tong sampah, buang dengan baik. Bukan kita buang macam rata-rata, itu adalah sikap yang tidak baik. Jadi kita kena ubah perangai itu. Kalau kita nak pergi mana-mana sekalipun, kita kena buang di dalam tong sampah. Kalau tak jumpa tong sampah, simpan dulu sampailah balik rumah, buang dekat tong sampah di rumah. Bukan kita buang merata-rata, bukan kita buang dekat keluar buka tingkap kereta, buang merata-rata macam tu. Itu adalah amalan yang tidak baik, yang sangat buruk perangainya. Jadi tolong Ustazah harap anak-anak Ustazah tak buat macam tu. Okey. Okey, jadi muka surat yang terakhir iaitu 135. Belum lagi. Bawah dia tu. Bina ayat seruan berdasarkan gambar. Ustazah nak awak buat ayat seruan perkataan wah, amboi, aduh. Berdasarkan gambar tu, buat perkataan. Buat ayat seruan. Guna mula dengan wah. Apa ni? Gambar bunga ros tu. Wah apa? Wah cantiknya. Contohlah. Bunga ini. Yang kedua tu, dia tengah mencium bau. Amboi, wanginya bau bunga ros ni. Contohlah. Lepas tu, dia pegang. Lepas tu dia terkena duri. So, apa dia kata? Aduh, sakitnya. Aduh, sakitnya. So, itu adalah ayat-ayat seruan berdasarkan gambar yang kita boleh buat. Dan tolong jawab isi di dalam, tulis dalam buku, tulis ni. Dan yang terakhir, muka surat yang terakhir, kita baca sama-sama. Awak ikut Ustazah, okey? Tahukah adik-adik jenis-jenis tong kipas semula? Terdapat 3 tong kipas semula yang disediakan untuk membuang sisa yang boleh dikipas semula. Tong-tong ini berwarna biru, coklat dan jingga. Semua kertas seperti akhbar, majalah, buku, kad dan kotak hendaklah dibuang ke dalam tong biru. Tong biru ni semua bahagian kertas. Okay. Kegunaan tong coklat pula adalah mengumpulkan barang-barang kaca. Antaranya termasuklah botol minuman, botol sos dan balang makanan. Ni, tong coklat ni untuk kaca. Barang-barang buangan daripada aluminium seperti tin, minuman dan makanan perlu dimasukkan ke dalam tong jingga. So, yang bahagian-bahagian aluminium boleh buang di dalam tong warna apa? Warna jingga. Ini warna jingga belah kiri. Bahan plastik seperti beg plastik, botol minuman, botol cair pencuci dan bekas makanan juga dimasukkan ke dalam tong ini. Boleh juga masukkan plastik-plastik dalam ni. Dengan adanya tong kita semula ini, sampah sarak dapat diurus dengan baiknya. Persekitaran rumah dan alam sekitar akan menjadi bersih. Jadi, ketiga-tiga tong ini amat berguna untuk kita menjaga. Salah satu cara untuk kita menjaga alam sekitar kita. So, sampah-sampah jangan dibuang merata-rata. Simpan di dalam, jika awak keluar ke berjalan-jalan, tak jumpa tong sampah, simpan dulu dalam beg awak. Bungkus dulu elok-elok. Buang bila dia sampai ke rumah. Jumpa tong sampah, bukan merata-rata. Kalau dia jumpa tong sampah, buanglah dalam tong sampah tu. Sebaiknya kalau jumpa ketiga-tiga tong sampah ni, lebih baik ikut dia punya arahan. Tong coklat isinya kaca, tong biru isinya kertas, dan tong jingga ataupun oreng ni isinya plastik-plastik ataupun aluminium. Okey? Jadi itu sahaja kebaikan yang kita perlu tahu. Dan Ustazah nak tolong lengkapkan latihan dalam buku teks muka surat 134 tu. Buat dalam buku tulis ni yang bahagian pemulihan, dan muka surat 135 huruf yang C sahaja bawah ni tu untuk ayat seruan tu. Okey, yang selain itu boleh buat dalam buku teks tu. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.